Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Saya bangun ingin membuat pendirian saya bahawa usul ini mesti ditolak. Kita tahu bahawa SOSMA merupakan satu undang-undang yang kita panggil Preventive Detention Laws. Di Malaysia ini sudah banyak lagi lain-lain undang-undang yang kita panggil Preventive Detention Law. Termasuklah Prevention of Criminal Act 1959, POTA atau Prevention of Terrorism Act 2015, dan kita tahu SOSMA 2012 ni juga merupakan satu Preventive Detention Law. Undang-undang Preventive Detention Law ini bermaksudnya kita menangkap dan menganggap seseorang itu salah sungguh pun belum dibuktikan bahawa sesuatu kesalahan telah dilakukan. Ini hanya penjajah yang buat terhadap rakyat semasa di bawah penjajahan British. Tapi pada masa itu penjajah pun ada sebab utama kenapa Preventive Detention Law ini digunakan. Ia mula-mula digubal sebagai Emergency Regulation Ordinance 1948. Masa itu ada darurat di Malaya masa itu. Selepas merdeka, rakyat mohon untuk dibebaskan daripada undang-undang sedemikian. Perdana Menteri pertama semasa meluluskan ISA tahun 1960 memberi jaminan kepada Parlimen dan kepada seluruh negara bahawa ISA ini hanya akan digunakan ke atas ahli-ahli parti komunis. Malangnya ia sudah banyak kali disalahgunakan. Lepas itu kerana nak pindah ISA ini, kita tukar kepada SOSMA. Tapi SOSMA ini hakikatnya sama dengan ISA. Kerana ia merupakan satu undang-undang preventive detention. Ia tidak menghormati kebebasan yang dijamin di bawah perlembagaan negara kita kepada rakyat. Ikut prinsip undang-undang, seseorang itu mestilah dibuktikan bersalah sebelum kita menghukumnya. Tetapi ini undang-undang hukum dulu. Dan hukumannya bukan 28 hari yang sekarang kerajaan minta kita bagi kepada pihak polis atau eksekutif. Tetapi hukuman di bawah SOSMA ini bertahun-tahun tanpa bicara. Kerana di bawah Section 30 SOSMA ini, semua kes security hendaklah di bawah SOSMA ini akan didakwa di Mahkamah Tinggi. Dan pun kalau Mahkamah Tinggi membuktikan orang ini tidak bersalah, pendakwa raya boleh mohon saja. Dan hakim mesti membenarkan orang itu terus ditahan, riman dalam penjara. Sementara rayuan dibuat kepada Mahkamah Rayuan. Di Mahkamah Rayuan, kalaupun Mahkamah Rayuan memutuskan orang ini tidak bersalah, tangkapan tak betul, masih kalau pendakwa raya nak merayu lagi kepada Mahkamah Persekutuan, hakim Mahkamah Rayuan tidak ada pilihan mengikut undang-undang ini, mesti mengarahkan orang yang tidak bersalah ini terus diriman dalam penjara sehingga Mahkamah Persekutuan memutuskan. Dan kita tahu proses dari Mahkamah Tinggi, perbicaraan sampai Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan memakan bertahun-tahun lamanya. Mahkamah sudah putuskan dia tak bersalah, kita masih menahan dia. Ini satu penghinaan kepada sistem kehakiman negara kita. Sebab itu undang-undang kalau kita sebuah negara yang bertamadun, kita hormati hakim membuat keputusan. Bukan pihak eksekutif yang kalau nak tahan orang politik, busuhnya tak bersalah, dianiayakan bertahun-tahun. Adakah ini undang-undang yang kita mahu rakyat kita Malaysia menghayati ataupun anak cucu kita terus hidup dalam keadaan
yang sangat kita kata menakutkan. Jadi saya rasa undang-undang ini kalau usul ini dibenarkan dari pengalaman saya timbangan Yang di-Pertua, polis lalai kerja. Saya dapati aduan daripada sebagai seorang peguam, aduan daripada mereka yang ditahan. Biasa mereka tidak disiasat terus hari-hari dalam tahanan tetapi tak ada siasatan dilakukan. Dan baru-baru ini saya dapati perisikan polis secara berosok. Kes mencuri kelapa sawit pun. Pihak OCPD di kawasan Manjung bagi tahu saya, dia kata kita tak boleh dakwa mereka untuk mencuri kelapa sawit kerana kelapa sawit tak ada barcode, tak ada label. Itu barang curi. Kemanakah perisikan polis? Kalau polis lalai dalam perisikan, negara kita ini tak aman. Bukan kerana tak ada undang-undang SOSMA ini. Kita tak perlu undang-undang SOSMA ini. Kita dapati polis sudah salah guna tenaga mereka. Minta menteri, saya akan gulung, saya minta menteri bagi arahan, jangan salah gunakan pegawai-pegawai polis untuk beramai-ramai pergi ke ceramah kopitiam yang kita di Perak adakan atau flash mob turun minta turun harga barang. Itu kita rakyat biasa. Apa guna minta semua disiasat? Ini membazir masa, betul tak? Dato' Timbalan Yang di-Pertua pun tahu. Sebagai seorang anggota polis, kita tumpukan perhatian kita kepada penjenayah yang sebenarnya. Kalau mereka jalankan tugas dengan baik, kita ada 150,000 pegawai anggota polis, takkan kita takut kepada sekumpulan 10-20 penjenayah. Dengan itu, saya rasa usul ini tidak boleh diterima dan harus ditolak. Dan saya minta kerajaan supaya SOSMA pun dipertimbangkan semula dan dimansuhkan supaya kita rakyat dapat hidup dalam keadaan yang bertamadun dan rakyat kerajaan menghormati hak rakyat supaya kita tidak hidup dalam ketakutan pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berwas. Dipersilakan.